Ya, sekejap cikgu tunggu rekod cikgu tekan rekod ni, dia tak start lagi rekod. Okey, jadi Assalamualaikum dan selamat pagi sekali lagi kepada semua yang dapat hadir bersama pada pagi ni dengan cikgu. Ada lebih kurang 5 orang. 6 orang lah. Fikri, Izhafi, Izikri, Muhammad Fatihul, Ali, Akid. Lepas tu ada Adil, selamat datang. Cikgu ucapkan tahniah dan sabar pada awak. Okey, jadi untuk hari ni kita masih lagi dengan tajuk wang, tajuk duit. Jadi cikgu harap awak boleh nampak dekat skrin awak dekat whiteboard kecil cikgu lah. Senang cikgu nak tulis atau cikgu nak tunjukkan pada awak. Jadi kalau ada masalah, suara cikgu tak jelas ke, apa yang cikgu tulis ni terbalik ke macam hari tu, kalau ingat, ada bagi tahu saja. Okey, wang cikgu cuba imbas kembali dan ulang kembali. Kita mulai dari awal balik. Besar. Okey, duit siling. Awak mungkin dah biasa tengok, dah biasa pegang. Mungkinnya apa ni? Mungkin musim COVID ni sebab awak tak boleh pergi kedai, tak boleh pergi kantin. Mungkin mak ayah awak tak bagi awak duit ataupun tak bagi awak pegang lah. Jadi cikgu rasa awak darjah 1, awak dah tahu duit dan kenal. Cumanya, ya. Ya? Apa dia ni Adam Mikael? Lambat. Okey. Tak apa. Cikgu pun baru mula ni. Okey cikgu ni sebagai ulang kaji pada awak lah. Kita bermula daripada awal balik okey, ini cikgu tunjuk dulu ni. Okey, ini duit 5 sen. Okey, ini duit 20 sen Cikgu harap awak boleh nampak dekat skrin awak. Lepas tu 20 sen pun dia ada 2 sekarang, boleh guna 2. Okey ini 20 sen baru, ini 20 sen lama. Okey, seterusnya 50 sen 50 sen yang macam cikgu beritahu tu warna emas warna emas. Ini duit baru dan 50 sen yang lama ini masih lagi boleh digunakan. 50 sen yang lama dia lebih besar. Okey, seterusnya selepas tu yang ini biasa awak pegang. Cikgu tahu biasa awak pegang duit RM1 ya. Kemudian pinjam duit siling ni dulu. Duit RM5 dan kemudian bawah ni duit RM10. Okey jadi ini biasa awak tengok jugalah sebagai ulang kaji balik Okey, jadi ada lagi duit RM20, RM50 dan ada RM1. Tapi cikgu rasa untuk tahun 1 ni tak sampai lagi mungkin dia sampai Sekejap. Hang pula. Boleh dengar suara cikgu tak? Okey. Dengar suara cikgu tak? Dengar. Dengar sekejap. Dia teknologi ni. Okey, sekejap. Internet mak cikgu masalah sikit, dia tiba-tiba sangkut tadi. Okey, terus jadi ini asas dia. Jadi kena tahu nak guna duit mana nak pakai duit mana, siling ke, duit kertas RM5 ke, RM10 ke, bergantung kepada apa yang kita nak beli. Okey, yang seterusnya dia pun ada tunjuk. Jadi awak kena tahu juga pengiraannya. Contohnya cikgu tunjuk. Biasanya cikgu rasa duit kertas ni, duit RM1 awak tak ada masalah. Mungkinan yang masalahnya duit siling ni duit siling. Duit siling ni cikgu tunjuk dulu. Antara contohlah. Kalau contohnya ini berapa? Ni 20 sen.
20 sen, 20 sen. Jadi ini bersamaan dengan 60 sen. Ya. Seterusnya. Contohnya lagi 50 sen. 20 sen. 5 sen. Ini jadi berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey, ini jadi 50 sen campur 20 sen jadi 70 sen. Campur 5 sen lagi jadi 75 sen. Ya. Yang seterusnya. Ini duit 50 sen lama. 20 sen. 20 sen. Kemudian duit 10 sen. Ya. Ini dia akan jadi. Okey, 50 sen. 70 sen, 90 sen. Campur lagi 10 sen dia akan jadi 100 sen. Jadi 100 sen ni jarang kita sebut, jarang kita guna. Biasanya kalau dah jadi 100 ni dia akan automatik dia akan kita lebih senang sebut RM1 jadi duit siling ni dia boleh jadi macam-macam jumlah macam-macam jumlah dia mengikut kombinasi duit siling itulah. Jadi awak kena ingat balik macam mana tambah dia guna konsep yang sama tambah jadi padan balik. Jadi cikgu nak awak ingat balik nombor 1 sampai 100. Jadi dalam tajuk duit ni dia akan guna nombor 1 sampai 100 terutamanya untuk pengiraan duit siling. Tapi awak jangan risau Awak jangan risau sebab apa? Sebab biasanya dalam pengiraan duit melibatkan duit siling ni dia tak ada contohnya 43 sen. Dia tak ada 56 sen. Okey, sebab biasanya mungkin nantilah bila awak dah dapat yang 5 mungkin ada, tapi untuk tahun 1 ni kebiasaannya dia akan guna contohnya jumlah dia 50 sen, 20 sen. Kemudian kalau ada mungkin 15 sen Sebab apa? Sebab duit 5 sen ni duit 5 sen ni. Contohnya lagi, cikgu simpan dulu duit siling ni. Okey, contohnya lagi 35 sen. Jadi macam cikgu cakap tadi, kalau ni pun dia tak pakai contohnya 17 sen ke, 12 sen ke, tak ada. Jadi ini lebih memudahkan awak lebih memudahkan awak. Nanti cikgu akan tunjukkan sedikit macam mana pengiraan dia. Jadi dalam tajuk wang ni kalau tak duit nombor yang besar pun nombor belakang dia genap genap maksud cikgu belakang dia ni sifar ataupun kosong. Yang ada pun mungkin 5 50 sen, 20 sen, 15 sen, 35 sen. Contohnya lagi 40 sen. Jadi nombor belakang dia genap yang genap ni maksudnya sifar ataupun kosong. Lagi satu cikgu nak awak faham macam cikgu cakap tadi 100 sen 100 sen ni kita jarang guna, jarang sebut. Betul betul. Bukan salah, betul. Tapi biasaannya kita akan guna RM RM ni 1. Jadi ini yang biasa sebut RM1. RM RM1. Ini memang dalam tajuk wang kita perlu tulis sen ataupun RM ni ini 100 sen, ini RM ringgit Malaysia ringgit Malaysia 1. Jadi biasa kita sebut yang ni RM1, yang ni 100 sen. Tapi nilainya sama, RM1 bersamaan dengan 100 sen. 100 sen ini juga bersamaan dengan RM1 ya.
Sama juga contohnya kalau 80 sen kalau bawah daripada 100 sen ni contohnya 80 sen, 70 sen, 60 sen kita akan tulis macam ni 80 dia juga sama sama. Contohnya kalau tulis RM, guna RM dia akan jadi 0.80. Ini pun sama kita sebut 80 sen 80 sen dia akan jadi nilai. Tapi 80 sen ni biasanya kita akan lebih sebut yang ni 80 sen. Kalau RM1 kita akan tulis yang ini. Cumanya mungkin kalau contohnya lagi 180 sen 180 sen ya, nampak lebih kurang sama 180 sen dia bersamaan dengan RM1.80 sen ini cara tulis dia RM1.80 sen kita jarang kita guna yang ni sebab ini akan nampak nilainya lebih besar 180 sen jadi ini yang ini biasa kita tulis kalau nombor yang besar. Tapi awak jangan risau untuk tahun 1 ni dia memang pengenalan pada awak nilai dia, nombor dia lebih mudah. Ini cikgu tunjuk supaya awak nampaklah Okey, seterusnya cikgu nak kita sama-sama tengok kalau melibatkan tambah ke tambah ini tambah wang ataupun tolak wang tolak wang pun sama. Awak ingat balik macam mana tambah dengan tolak hari tu, macam mana dia gunakan bentuk lazim. Nanti sekejap lagi cikgu akan tunjukkan contoh, beberapa contoh. Cuma sekarang ni cikgu nak awak faham ini contohnya faham cara tulis dahulu. Apa itu cara tulis? Maksud cikgu contohnya ada berjumpa RM RM1 tolak 50 sen contoh, ini contoh jadi kalau dia melibatkan macam ni ini RM1, ini 50 sen. Awak tengok pun pening kan ini 1, ini 50 macam mana nak buat. Jadi dia perlu sama. Kalau sen, kalau RM, RM. Apa maksud cikgu? Maksud cikgu contohnya kalau RM dia akan jadi macam ni. RM RM1 dia akan jadi macam 1.00 dia akan jadi macam ni. Tolak sen ni kita tukar kepada ringgit juga. RM 0.50 ini cara kalau nak kira barulah betul. Kalau yang ni awak akan tulis betul, nampak? 1 nak tolak 50 macam mana nak tolak? Kalau ingat balik itu cikgu pernah bagi tahu. Kalau tolak nombor depan dia kena lebih besar daripada nombor belakang. Kalau tengok kat sini 1 nak tolak 50 memang tak dapatlah. Okey, ataupun satu lagi kalau dalam sen RM1 ni macam cikgu tulis tadi RM1 RM1 dia akan sama dengan 100 sen Jadi cara nak kira dia awak tukarkan RM1. Okey, RM1 tu jadi 100 sen tolak 50 sen barulah boleh kira. Yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Mungkin kalau yang ni, yang atas ni mungkin lebih sikit menggirukan awak sebab dia ada titik-titik ni dia ada titik jadi mungkin jadi untuk contohnya contoh RM RM1 ni tolak 50 sen guna yang bawah ni yang bawah ni 100 sen tolak 50 sen apa dia punya jawapan dia akan jadi jawapan dia 100 tolak 50 berapa? 50. Okey, 50 sen
Jadi 50 sen. Okey, ini maksud cikgu cara tulis dia. Dia pengiraan dia untuk tambah dengan tolak, sekejap lagi cikgu tunjuk. Kat sini cikgu nak awak faham. Faham apa? Faham yang RM tadi. RM. Cara RM. Contohnya RM2 tolak 30 sen. Contohnya lagi RM4 tolak 60 sen. Kalau macam ni dia tak boleh nak kira. Tak boleh kira. Dia boleh kira tapi awak perlu tukar dulu. Maksudnya RM dengan RM. Kalau sen tolak dengan sen. Ini faham kat sini. Barulah boleh buat pengiraan. Okey, seterusnya cikgu lepas ni cikgu tunjuk sikit tambah dengan tolak untuk duit. Okey, kita tengok dulu tambah wang. Tambah wang. Okey, macam cikgu tunjuk tadi, bila melibat kawan ni, awak perlu tengok dan faham RM. Ini RM ataupun sen. Dia pakai sen ke dia pakai RM. Contohnya yang pertama cikgu tunjuk awak yang paling contoh senang. Yang pertama pertama RM RM4 tambah RM RM2. Okey. Ini senang. RM4 tambah 2. 4 tambah 2. 4 tambah 2 awak dah tahu jawapan dia. Tapi jangan lupa dalam tajuk duit jangan lupa tulis RM. RM RM6. Contohnya lagi RM RM5 tambah RM RM3. Yang ni senang. 5 tambah 3. 5 tambah 3 RM. Jangan lupa tulis RM RM8. Okey, ini contoh yang senang. Tapi bila yang mungkin mengelirukan awak sikit bila dia melibatkan sen. Okey, dia melibatkan sen. Okey, cikgu tak nak pergi sen lagi. Contohnya lagi dia bagi RM RM1 50 sen. Tambah RM RM2 20 sen. Okey, jadi ini nampak dia lebih panjang dan lebih banyak sebab dia ada sen. Dia ada titik ni. Lepas tu yang ni pun ada titik. Ini belakang ni 50 sen, ini 20 sen. Jadi bila kalau jumpa soalan macam ni, kita perlu buat, ingat balik kita perlu buat bentuk lazim. Bentuk lazim. Okey. RM50 tambah RM RM2 20 sen. Jadi kena buat bentuk lazim dan pastikan RM3. Pastikan titik ni dia lurus. Titik ni dia lurus. Tak nak contohnya titik dekat sini. Tak boleh. Dia kena lurus. Lurus. Okey, jadi ingat balik matematik ni kita buat daripada belakang dulu. 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi 5 tambah 2, 5 tambah 2, 7. Okey, 1 tambah 2, 3. Okey, dan awak jangan lupa awak jangan lupa titik tu. Letak balik kat sini titik. Lepas tu tulis yang ni RM. Ini pertanyaan macam cikgu beritahu itulah. Bentuk lazim ni, bentuk lazim ni awak akan guna dalam pelbagai operasi, pelbagai tajuk. Jadi penting awak kuasai, penting awak tahu bentuk lazim. Ingat balik.
Jadi nampak benarnya kalau tulis bentuk lazim dengan betul nampak jadi senang saja. Betul kan? Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya kalau yang bermasalah sikit, cikgu sebelum ni pun cikgu ajar bila contohnya 80 sen tambah cikgu tak nak guna nombor 8, cikgu nak guna nombor 5. Contohnya tambah 30 sen. Bila bila awak tengok nombor macam ni kan 50. Banyaknya nombor 50. Awak dah apa? Awak dah rasa macam susah sebab nombor dia besar 50. Kemudian awak tengok yang ni pula. Ini 30. Wah, besar. Sebenarnya kalau jadi kalau soalan macam ni dia ada dua cara. Dua cara. Kalau awak faham betul-betul ada dua cara. Apa maksud dua cara tu? Yang pertama, kalau belakang ni kosong, yang sini pun kosong 50 sen. Kosong, ini kosong, awak boleh hanya tambahkan yang depan ni saja. 5 tambah 3. 5 tambah 3 berapa? 5 tambah 3, cikgu tulis kat bawah sini jawapan dia sebab sini tak muat. 5 tambah 3, 8. 8. Jadi yang belakang ni yang belakang ni kosong dengan kosong. Kosong dengan kosong. Awak letak je belakang. Jadi, tapi bila nak buat macam ni, nak kira tu depan yang belakang ni, awak letak je kosong belakang, yang depan saja kira. Tapi yang ni dia ada syarat dia. Syarat dia apa? Syarat dia belakang kena kosong. Ini belakang ni kosong, sini kosong, sini pun kosong. Barulah boleh kira macam tu. Kira 5 tambah 3. Jadi 8. Jadi jawapan dia 80 sen. Contoh cikgu tukar kan. Cikgu tukar belakang ni 35 sen. Kalau 35 sen, awak tak boleh kira macam tu terus. Nanti awak akan keliru. Mungkin awak yang dah mahir, yang dah dapat kuasai, mungkin tak ada masalah. 5 tambah kosong awak boleh tulis. Tapi kalau contohnya belakang ni ada 5, contohnya 35 sen. Cikgu tak galakkan. Cikgu tak galakkan awak kira macam tadi. Yang maksudnya yang ni yang belakang tambah belakang 3 tambah 5. Jadi ini akan mungkin mengirukan awak. Awak tengok pun dah pening kan. Tapi kalau jumpa soalan macam ni, contohnya 50 tambah 35 sen. Tak ada cara lain. Cara lain maksud cikgu kena buat bentuk lazim. Buat bentuk lazim 50 tambah 35. Tulis ni sen, sen. Macam cikgu cakap tadilah. Dia biasanya belakang ni 5 saja. 5. Dia tak ada belakang ni 8 ke 3 untuk tahun 1 lah. Dia ada 5 je. Jadi kalau macam ni, buat dulu dari belakang. 0 tambah 5. 0 tambah 5 jadi 5. Lepas tu 5 tambah 3. 5 tambah 3 jadi 8. Jadi jawapan dia adalah 85 sen. Apa akan jadi pula nampak 85 sen. Apa akan jadi pula? Contohnya cikgu tukar yang ni. 55 sen. Jadi yang ni pun buat balik dalam bentuk lazim. 55 sen. 55 sen. Okey. Jadi ini tambah. Jadi buat dari belakang dulu 5, ingat balik 5 tambah 5, 5 tambah 5 jadi 10. Okey. Ini bentuk lazim, ingat balik. Jadi 10, boleh tak tulis 10 kat sini? Tak boleh. Yang satu ni kita ambil. Bukan kita buang kita ambil, kita letak mana? Kita letak atas sini. Ini bentuk lazim balik. Letak atas ni jadi 1 tambah 5. 1 tambah 5 jadi 6. 6 tambah 3. Jadi 9. Jadi jawapannya adalah 90 sen. Okey.
Seterusnya, tolak. Masuk sikit tajuk, tolak wang, tolak. Tolak pun sama macam itu. Cumanya yang ni dia ada perkataan RM dengan sen. Kalau kau jumpa RM RM5, tolak RM RM2. Kalau jumpa macam ni, senang. Ini lagi senang. Jadi maksudnya 5 tolak 2. 5 tolak 2 sama dengan RM3. Macam cikgu ulang tadi, macam cikgu sebut tadi, pastikan depan ni dia lagi besar daripada yang belakang. Contohnya, RM2 tolak RM5. Boleh tak? Ini tak boleh. Ini tak boleh sebab nombor depan ni adalah lebih kecil. Kalau soalan macam ni, cikgu rasa awak tak ada masalah. Awak dah boleh kuasai. Cumanya kalau yang melibatkan sen. Melibatkan sen ni contohnya 70 sen. 70 sen tolak 40 sen. Okey, macam ni pun senang juga. Apa maksud cikgu senang? Boleh kira dalam otak. Sebab apa? Pastikan yang belakang ni awak tengok. Sini kosong, sini pun kosong. Kalau awak tengok yang ni sini kosong, senang je. Awak terus kira. 7, ambil 7 ni, tolak 4. 7, buang 4. 7 buang 4, ingat balik apa? Jawapannya 7 buang 4, 7 tolak 4, 3 kan? 3. Okey. Bila 3 ni awak jangan tulis 3 je. Ini bukan jawapan dia lagi. Ingat balik kosong ni. Belakang dia ada kosong. Tulis je belakang ni kosong. Kalau tak percaya, ini cara yang senang. Kalau rasa macam keliru, kalau rasa macam ia tak betul ke tak betul ni, boleh buat bentuk lazim. Contohnya cikgu tulis kat sini bentuk lazim 70 sen. Tengok sama-sama. Tolak 40 sen. Ini bentuk lazim. Jadi kosong tolak kosong, kosong. Kat sini tulis tu kosong. 7 tolak 4. 7 buang 4 pun sama, nampak? Nampak? Sama. Jadi kalau awak tengok kat sini, yang ni pun awak boleh guna pun betul. Cara yang cikgu tunjuk tadi pun boleh betul. Contoh ni maksudnya kalau belakang dia ni kosong, sini kosong, terus tolak. 7 tolak 4. 7 tolak 4. Bukan 7 tolak kosong. Ingat balik. Depan dengan depan, belakang dengan belakang. Tolak ni, cara ni, kalau belakang dia kosong boleh guna. Kita tukar sikit soalan dia. Lagi. Contohnya 80 sen. Tolak 25 sen. Kalau yang ni, tengok balik. Ini kosong, ini 5. Tak boleh. Tak boleh. Nanti awak akan pening, awak akan keliru. Jadi kalau belakang dia ni tak sama, maksud cikgu sini kosong, sini 5 bukan kosong. Yang ni awak perlu buat bentuk lazim. Perlu buat bentuk lazim. Jadi tulis buat bentuk lazim 50 pula 80 sen. Tolak 25 sen. Bentuk lazim. Bentuk lazim kena betul. Jadi, Aisyah Naki ada nak cakap apa-apa ke? Tak ada. Okey, baik. Nampak. Okey. Jadi, kena buat bentuk lazim. Jadi, ingat balik buat belakang dulu. Jadi, kosong tolak 5. Kosong tolak 5 boleh tak? Tak boleh. Jadi, ingat balik. Kalau tak boleh, kena pinjam depan. Pinjam 1. 7, 8. Ambil 1. Ambil 1 Jangan pula ambil banyak-banyak. Ambil 3, ambil 5, ambil 4. Kita nak 1 saja. Jadi 8, 7,
Jadi ambil 1 jadi 10. Okey. Jadi 10. 10 tolak 5 10 tolak 5 berapa? 10 10 ada 10 jari. Buang 5. Buang sebelah tangan buang 5 jari. Jadi 5. 5. Kemudian jangan pula awak ambil 8. 8 ni dia dah tak ada. Dia dah bagi pinjam dekat kawan dia. Jadi dia tinggal 7 saja ni. 7 tolak 2. 7 tolak 2 sama dengan 55 sen. 55 sen. Satu lagi cikgu tunjuk contoh. Contohnya lagi 60 5 sen tolak 3 tinggal 65 sen tolak 35 sen. Boleh kira congak tak? Tak boleh sebab belakang ni 5, sini pun 5 kalau belakang ni kosong, sini kosong, awak boleh kira yang depan saja. Yang belakang tu tambah je kosong. Jadi kalau jumpa soalan macam ni 65 sen tolak 35 sen, senangnya kalau tak nak salah, buat saja bentuk lazim. Okey 65 sen tolak 35 sen. Bentuk lazim. Okey, jadi tolak daripada belakang dahulu jangan sekali buat depan dulu, belakang. 5 tolak 5. 5 jari buang 5. Jadi kosong. 6 tolak 3. 6 buang 3. 6 jadi 3. Jadi inilah jawapan dia. Nampak mungkin nampak susah kan sebab dia pakai nombor besar 65, 35. Tapi bila awak buat bentuk lazim, awak akan nampak nampak besar kan nombor 65, nombor 35. Tapi bila awak buat bentuk lazim awak betul, awak tak akan ada masalah, awak tak akan salah. Jadi seterusnya cikgu nak awak keluarkan buku aktiviti. Keluarkan buku aktiviti jilid 2. Cancel. Okey, tengok muka surat 20. Cikgu, sekejap saya nak ambil buku aktiviti. Okey. 1 minit 1 minit 2 minit rehat. Siapa nak minum air kejap ke boleh pergi minum air. Muka surat ni 20 Dah cikgu dah ambil. Okey, tunggu kawan awak tadi sekejap. Khairul Zikri kan. Buku surat 20 ke? 20. Ya. Okey dah Okey. Muka surat 20 yang ni dia melibatkan kena baca, kena faham. Tapi jadi kita boleh buat sama-sama kita buat sama-sama. Buka muka surat 20. Okey, yang pertama yang atas yang atas ni sebenarnya muka surat 20 ni dia sebenarnya senang saja. Syarat senang tapi syarat dia awak kena apa? Kena pandai baca kena pandai baca. Kalau soalan macam ni tak pandai baca memang tak boleh jawab lah. Tak boleh baca, tak faham, memang tak boleh jawab lah. Okey, jadi tengok muka surat 20, kita buat sama tajuk dia dapat wang dan catat wang. Aktiviti 1, kenal pasti sumber wang. Sumber wang ni maksudnya daripada mana kita dapat wang tu. Okey, tandakan
Right. Sumber tu maksudnya kita dapat duit yang kita dapat. Okey, yang pertama kita tengok dulu wang saku. Wang saku ni contohnya awak pergi sekolah, mak ayah awak mak bagi ataupun ayah bagi. Jadi kat sini jadi kat sini cikgu akan maklumkan awak lah, tapi awak kena tanda sendiri. Tanda right ataupun pangkah. Okey, yang pertama yang ni mak ayah awak bagi, awak dapat ke tak? Kalau awak rasa awak dapat duit tu, masuk dalam poket awak tandakan right. Kalau tak dapat, pangkah. Okey, ini gambar pertama. Seterusnya, derma. Kita derma. Contohnya pergi masjid ke, ada sedekah ke dekat orang susah ke. Kalau pergi, contoh pergi kedai jumpa orang mengemis ke, orang minta sedekah lah. Dekat kedai ke. Maksudnya ini derma. Jadi derma ni, kita ambil duit kita, kita bagi dekat orang. Kita dapat tak duit tu? Jadi nak tanda right ke pangkah? Okey, ini awak sendiri fikir. Duit ni awak dapat ke awak keluarkan? Okey, seterusnya duit raya. Ini duit raya dapat ke tak dapat? Duit raya ni orang bagi kat awak ke awak bagi kat orang? Kalau orang bagi dekat awak, tandakan right. Kalau awak bagi kat orang, awak boleh ke bagi kat orang? Awak pun tak ada duit kan. Jadi kalau awak bagi kat orang, awak pangkah. Okey, seterusnya nampak senang saja. Janji awak kena pandai baca. Beli minuman bila beli minuman, awak keluarkan duit ke awak dapat duit. Seterusnya jual barang Jual barang awak dapat ke duit, awak keluarkan duit kalau jual barang. Seterusnya hadiah ini hadiah ni contohnya masuk masuk pertandingan apa-apa, hadiah dia dapat duit contohnya RM10 ni dapat duit RM10. Jadi awak tandakan nak tanda right ke pangkah. Okey, seterusnya nombor 2. Tandakan right amalan yang baik. Amalan yang baik. Okey, simpan wang di dalam tabung. Okey, awak tentukan sendiri. Baik ke tak baik. Seterusnya yang bawah ni. Simpan sedikit, belanja lebih. Baik tak baik. Seterusnya, belanja yang perlu. Belanja ni maksudnya belilah. Beli tu, barangan tu, itu maksud belanja. Kita keluarkan duit. Seterusnya bawah ni, simpan wang di bank. Simpan wang di bank. Elok tak elok? Okey, seterusnya, belanja dengan boros. Boros ni maksudnya kalau ayah awak bagi RM5, ayah awak bagi RM10 contohnya sehari. RM10 ni banyak kan? RM10 sehari pergi sekolah, RM10 tu habis. Beli sana, beli item, beli mainan, beli pemadam hari-hari banyak-banyak. Itu contohnya. Kalau boros ni maksudnya awak habiskanlah duit tu. Dapat banyak, habiskan banyak. Seterusnya, muka surat 21. 21 ni pun perlu baca dan faham. Boleh baca, boleh faham, awak akan dapat jawab. Okey, yang ni pun cikgu bantu awak juga. Okey, lengkapkan jadual simpanan dan perbelanjaan asri ikut tarikh. Ikut tarikh. Okey, jadi ini tarikh-tarikh dia. Ada 22 bulan 6, 24 bulan 6, 25 bulan 6, 26 bulan 6. Okey, apa dia nak cerita kat sini? Asri ni dia terbayangkan kamus bestari ni. Dia nak beli kamus bestari. Lepas tu kita kena buat apa? Kita perlu tolong kira duit dia. Tolong kira duit dia. Tolong kira duit dia. Cukup tak duit dia nak beli kamus bestari ni? RM10. Okey, jadi kat sini dia ada dia punya jadual dia. Contohnya tengok yang pertama. Dia dah yang ni dia bagi contoh. 22 bulan 6. Wang saku. Wang saku. 22 bulan 6 ni yang ni lah. Yang ni. Okey, wang saku dia ada RM2. Wang saku ni lebih kurang maksudnya duit yang mak ayah kita bagilah.
RM2. Nampak ni dia tulis RM2. Lepas tu ada RM2. Dia beli pen RM1. Dia beli pen ni RM1. Bila dia beli pen RM1, jadi baki duit dia adalah RM1. Sebab apa? Dia ada dua. Dia ada RM2. RM1 ni dia beli pen. RM1 beli pen, jadi tinggal RM1. Jadi ini simpan. Ini simpan, ini belanja. Okey, seterusnya tengok lagi 24. Tengok tarikh yang sama. 24 ini 24. Sini pun 24. Dia cakap apa? Jual surat khabar lama dapat RM2. Jual surat khabar lama dapat RM2. Jadi tengok kat sini. Dia dapat RM2. Dia simpan. Okey, dia ada belanja tak? Dia ada beli apa-apa tak? Tak ada. Jadi tak ada. Jadi dia simpan kat sini RM2. Okey, sama-sama tulis belakang. Okey, jadi dia simpan RM2. Kat sini dia simpan RM2. Okey, seterusnya 25 hari bulan 6. 25 hari bulan, tengok 6. 25 hari bulan 6 ni sama yang ni. Tengok tarikh dia sama. Jadi sini pun 25 hari bulan 6. Okey, apa? Dapat duit raya RM5. Derma RM2 kepada anak yatim. Tengok, dia dapat RM5. Kemudian dia derma. Dia derma berapa? Dia derma RM2. Tulis RM2. Jadi kalau dia derma RM2, dia simpan. Dia ada RM5. Dia ada RM5. Dia simpan, dia dermakan RM2. Jadi dia akan simpan RM3. RM3. Okey, seterusnya tengok pula tarikh 26 hari bulan 6. 26 hari bulan 6. 26 hari bulan 6. Pak Ngah beri RM5. Pak Ngah dia bagi RM5 ni. Ni Pak Ngah bagi RM5. Beli roti RM1. Jadi roti ni dia beli RM1. RM1. Jadi yang disimpan Pak Ngah dia bagi 5. Bagi 5. Kemudian dia beli roti RM1. RM1 ni dia beli roti, jadi tinggal RM4. Jadi maksudnya kat sini dia simpan. Dia simpan RM4. Jadi tujuan kita buat, kita tolong dia kira-kira ni adalah kita nak tengok duit yang dia simpan ni, duit yang dia simpan ni dapat tak dia beli kamus ni RM10. Okey, jadi kita perlu kira ni lah duit yang dia simpan. Okey, tak apa, cikgu tolong awak sebab yang ni memang mengilukan sikit. Cikgu dah tolong awak. Jadi cikgu harap apa yang cikgu tunjuk kat awak depan ni awak dah tulis dekat dalam buku aktiviti awak tu. Jadi RM1 tambah 2. 1 tambah 2, 3. Okey, 3. 3 tambah 3. 3 tambah 3. 3 tambah 3 berapa? 6. 3 tambah 3, 6. Seterusnya 6. 6 tambah 4. 6 tambah 4. Jadi jawapan dia RM10. Jadi cukup tak duit dia nak beli kamus ni? Jadi adakah Asri dapat beli kamus itu? Jadi jawapan dia dapat. Okey, bagus. Yang mana boleh faham tu bagus. Ini memang perlu, jelas susah sikit lah, mengirukan sikit. Sebab tu cikgu bantu awak. Okey, seterusnya tengok muka surat 22. Okey, jadi 22. Okey, jadi yang kedua, cikgu nak A ni, B, C. Cikgu nak awak kira sendiri lepas ni. Awak cuba kira sendiri. Tadi pun cikgu dah tunjuk. Cumanya cikgu nak tunjuk ni E. Okey, E. Ini abakus. Kalau ingat balik, ini abakus. Okey, jadi kat sini cikgu tolong awak kirakan. Nanti awak kena kira, cikgu tunjukkan ni. Okey. Jadi dekat sini, ini kalau ingat balik apa ni? Ini 1. Kalau 1 je kat sini, ini adalah 10 sen. Ini adalah 10 sen.
Okey, lepas tu dia pergi sebelah sini dia pergi sebelah sini. Kalau ingat tengok atas ni 5 atas ni 5. Lepas tu kalau ikutnya kat sini tadi dah 1. Dia dah tambah berapa? Jadi dia tambah yang ni tadi dah ada tahu yang kan. Yang ni sama yang ni. Jadi yang ditambah yang atas ni dengan yang bawah 2. Jadi dia tambah berapa? 5 tambah 2 kat bawah ni. Ingat atas ni nilai dia 5. Atas ni nilai dia 5 jadi 5 atas 2 bawah yang dia tambah. Bukan 3 sebab 1 ni yang atas ni yang tadi jadi yang dia tambah 2 bawah atas 5. Jadi kat sini adalah 70 sen. Jadi awak kira sendiri nanti berapa dapat jawapan dia. Cikgu dah tulis awak tolong tulis dekat ni 10 sen kat sini. Sini 70 sen. Okey. Seterusnya satu lagi last 23 muka surat 23. Ingat 22 ni awak buat sendiri. Okey, seterusnya 23. Yang ni cikgu nampak lagi senang A ni boleh buat sendiri, B boleh buat sendiri, C boleh buat sendiri. Cumanya nombor 2 ni nombor 2 ni sebab dia melibatkan abakus ni. Okey. Jadi tengok kat sini. Kalau kat sini ini adalah 1. Jadi 1 ni 1 je 1 1. Okey, lepas tu dia tambah 5, lepas tu ditambah 1 lagi bawah. Jadi ditambah 6. Okey, macam ni 6. Okey, jadi cikgu dah tolong awak tulis yang ni RM1 tambah RM6. Jadi berapa? Jadi awak kira sendiri. Okey, jadi kalau tengok balik daripada tadi cikgu dah bantu awak muka surat 20 dengan 21. Cumanya sedikit 22 dengan 23 cikgu nak awak cuba siapkan lepas ni. Okey, jadi ada apa-apa masalah? Okey, kalau awak nak bercakap buka mic kalau tak Cikgu muka surat berapa buat cikgu? Okey. Kejap. Okey, muka surat berapa? Muka surat berapa kena buat cikgu? Okey, muka surat 20. Kemudian 21. Ya, 20. 21. Okey, 22, 23. Ni. 20, 21. Okey, boleh Ikutnya 21 ni cikgu dah tunjuk tadi. Jadi 22 dengan 23 awak cuba siapkan. Okey. Ada apa-apa lagi? Tak ada. Cikgu saya nak tanya. Siapa ya? Ada Mikail okey. Datuk cikgu sihat. Datuk cikgu. Datuk cikgu ayah cikgu. Ayah cikgu dia dah tua kan. Dia dah dah sampai ajar dia dah meninggal. Faham meninggal? Dia dah matilah. Terima kasih ada Mikail tanya. Cikgu dah sihat cikgu. Cikgu alhamdulillah cikgu ikutnya seminggu lah lebih kurang dah sihat lah, makin sihat. Sekejap cikgu nak buka video sekejap bagus awak tanya soalan. Okey, baik. Alhamdulillah cikgu dah sihat lah ni. Kalau cikgu tak sihat lagi, cikgu tak boleh nak bersama awak lah, tak boleh nak buat kelas bersama dengan awak lah. Okey, ada lebih kurang cuba buat dulu sikit je kerja tu. Okey, jadi kita jumpa lagi minggu depan tapi dan jangan lupa isi kehadiran jangan lupa.
Terima kasih cikgu. Okey, Terima kasih. terima kasih juga ada Terima awak kasih. dengan mak-mak ayah awak dan juga awak. Cikgu. Okey, sama. Cikgu. Okey, Assalamualaikum. Bye. Hari Jaga diri, jaga diri, jaga diri, jaga kesihatan ya. jaga diri. Okey. Cikgu. Jaga diri. Bye.